Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb, kata Nabi ya. Ini dah kita baca dulu-dulu lagi awal sekali. Ketahui olehmu bahawa dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Kalau baik daging kamu itu, maka baiklah seluruh anggota badan kamu. Ketahui kalau jahat daging itu, maka jahatlah juga seluruh anggota badan kamu. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan daging itu ialah hati. Jadi bermula daripada petang ni, kita akan membicarakan taat hati, taat dalam hati. Macam mana nak menjauhkan daripada maksiat batin. Maksiat batin dah kita bicara dah habis. Maknanya dalam diri tuan-tuan ni, termasuk diri saya juga, tak ada lagi sifat-sifat yang mazmumah, tak ada dah. Takabur dah tak ada, riak dah tak ada, ujub dah tak ada, kedekut dah tak ada, hasad dengki dah tak ada, pemarah dah tak ada. Tinggal sekarang ni nak mengisi hati kita ni dengan sifat-sifat yang baik. Mazmumah tak ada, nak diisi dengan apa? Dengan mahmudah. Ini proses ni ada gelarnya dalam bab tasawuf ni, ada gelarnya. Yang tadi dipanggil tahalli. Tahalli itu artinya menghapuskan, menghilangkan sifat-sifat mazmumah. Nak dibuang sifat-sifat yang tak guna tu. Macam apa namanya, ujub, riak, takabur, buang. Itu proses itu namanya apa? Tahalli, tahalamya, tahalli. Yang kejap ni kita ngaji ni namanya takhalli. Satu aja beza ya. Tadi ha, yang ni kha, ada titik atas. Takhalli. Bila dah ada tahalli dan takhalli tu, barulah kita tajalli. Tajalli itu artinya apa? Terasa kehebatan, terasa kesempurnaan, terasa kebesaran Allah Taala. Ini penting ni. Yang mula-mula nak dibuang dulu sifat-sifat mazmumah tu. Kemudian diisi pula dengan sifat-sifat mahmudah. Barulah kita terasa Allah itu maha besar, kita terasa Allah itu maha sempurna. Ini rasa Allah yang bagi. Bukan boleh dicari-cari. Kalau Allah bagi rasa, rasalah. Kalau Allah tak bagi rasa, lantak lah ngaji sampai umur 100 tahun pun, kalau Tuhan tak bagi rasa itu, tak adalah. Tergantung kepada keikhlasan kita dan bergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baca senang. Al-babul qamis fit ta'atil batinah. Bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin. Taat yang batin orang tak nampak, kerana itu taat dalam hati. Kadang-kadang nampaklah juga, tapi biasanya tak nampak. Kerana kalau kita ikhlas, orang tak nampak. Kalau dia ngabur, dia ikhlas, belum tahu dia betul-betul ikhlas tidak. Tapi yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya taat batin, yakni ibadat yang di dalam hati. Ketahui olehmu hai saudara kami. Kaf alif mim tu kami bukan kamu Wahai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Kita ni semua menuntut negeri akhirat. Kalau tak tuntut pun pergi juga. Ya ke tak? Kalau kita tak nak akhirat, pergi ke tak? Pergi juga. Hendak pun pergi, tak hendak pun pergi, bersedia pun pergi, tak bersedia pun pergi, seronok pun pergi, benci pun pergi juga. Bila masanya sudah sampai, pergilah kita. Kalau belum sampai, tidak lah Baik. Jadi wahai saudaraku yang menuntut akan negeri akhirat, bahawa murad dengan taat yang batin itu, murad ni bukan nama orang yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan taat yang batin itu namanya murad Yang batin itu iaitu segala perangai yang kebajikan, perangai yang baik, perangai yang bagus. Dan sifat yang kepujian. Siapa yang puji? Allah puji. Bukan ndak orang puji. Kalau ndak orang puji itu riak namanya. Ini kita tak ndak pujian manusia, kita ndak pujian Allah Taala. Itu kepujian dia, powernya tak ada. Ejennya kapwa jin yanun kujin katanya. Itu sebab nak baca kitab ni nak berguru. Kalau tak jenuh lah kita
Kita nak baca apa? Sifat yang kujin. Apa benda yang kujin ni? Kepujian. Dan murad dengan maksiat yang batin itu, maksiat yang batin, maksiat hatilah, iaitu segala perangai yang kejahatan. Itu maksiat yang batin. Dosa yang batin. Dosa ni ada 10 jenis dosa, tuan-tuan. Pertama, dosa besar. Kedua, dosa kecil. Ketiga, dosa zahir. Keempat, dosa batin. Kelima, dosa sedar. Keenam, dosa tak sedar. Ketujuh, dosa tahu. Kedelapan, dosa tak tahu. Kesembilan, dosa sengaja. Kesepuluh, dosa tak sengaja. Bukan 10 dosa, 10 jenis dosa. Tahu jenis? Kalau satu jenis tu 1 juta dosa je, 10 jenis 10 juta lah. Yang ni taat pun itu juga. Ada 10 jenis taat tadi. Iaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan. Apa arti kecelaan? Yang dibenci, yang diluati. Kecelaan. Seperti yang telah lalu. Yang itu dah kita baca dulu dah. Sifat yang dibenci itu dah kita baca dulu dah. Seperti yang telah lalu katanya. Segala sifat yang kecelaan itu pada bab yang keempat. Bermula daripada apa? Bermula daripada syarhul ta'am. Syarhul ta'am ke syarhul kalam dulu? Mana satu katanya? Sampai akhirnya kepada riak. Yang dah kita baca riak tu. Ibadah kita tu sampai langit pertama ada sekatan situ. Tu kalau lepas langit pertama nak sampai langit kedua. Ingat tak? Yang kita baca tu. Sampai langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit yang ke-7. Kita ingat lepas ke-7 tu lepas. Dah jumpa Allah. Ada lagi. Ada lagi sekatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kena rujuk balik lah. Kena baca balik. Itu riak. Punya hebatnya sekatan-sekatan amalan kita tu. Bila lepas aja, kalau Allah kata okey, terus lah sampai ke arash. Amalan kita tu dibawa oleh malaikat. Tapi syaratnya tak ada lah benda-benda yang kecelaan tadi, tak ada lah ya. Yang telah lalu dah kita baca dulu. Pada bab yang keempat, bermula sifat yang kepujian itu, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Nama kitabnya Arba'in 40 fi Usuluddin, dalam hal Usuluddin. Arba'in fi Usuluddin. Kitab tu kitab Arab, tapi sekarang ni dah ada terjemahannya dalam bahasa kita ni. Iaitu 10 perkara. Ini yang disebut dalam kitab aja, bukannya 10 perkara tu aja, banyak lagi. Tapi dia punya chief tu, tahu chief tak? Dia punya ibunya, dia punya partinya. Ini bukan parti PAS UMNO ni. Dia punya apa gelarnya? YIS kata komputer ya. Ada 10 perkara. Benda-benda yang dipuji oleh Allah tu ada 10 perkara. Lawan kepada yang dikeji dulu. Yang kita baca keji tu, lawan dia tu yang dipuji. Ada 10 perkara di situ. Bermula dari taubat sampai kepada penghujungnya apa? Zikrul maut, ingatkan mati. Itu 10. Bermula daripada taubat. Yang pertama taubat, yang kedua khauf, yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima syukur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh tawakal. Itu tawakal ya, bukan tukul tu. Tawakal lam tu bukan tukul ya. Tawakal. Yang ke-8 mahabbah, tapi ada orang baca muhibbah. Boleh tak? Boleh. Muhibbah pun betul, tapi kalau kita mengaji tasawuf lebih terkenal kalau kita baca mahabbah mahabbah. Yang ke-9 ridha, bukan redha. Kita selalu baca redha. Hero bawah ri, kero bawah re. Ya Allah, dia minta dia ngaji jauh pun. Ro bawah ri, kero bawah re. Jadi mana datang redha tu? Patutnya ridha ya. Ridha. Tapi saya selalu sebut redha. Tak apalah, mana buatnya ya. Kita lidah kita dah biasa hobi tu. Rojab ke rejab? Rojab ke rejab? Ada ro datang re. Ro datang apa?
dia kata rojab. Tapi kita orang Melayu selalu nukar, rojab jadi rejab, masjid jadi masjid. Betul ke tak? Salasa jadi apa? Orang sini aku Selasa ke? Kalau kami orang kampung Kedah Selasa katanya. Dia nukar, tak apa lah tu. Kalau dia jadi cakap Melayu tak apa. Kalau kita qasadkan Al-Quran berdosa tau. Kalau kita sebut Al-Quran kena sebut betul-betul. Malaikah. Nak lima harkat betul. Kalau malaikat sudah tak betul. Iblis. Dia sebenarnya. Tapi orang Melayu sebut apa? Hablih. Begini, hablih. Syaitan. Kita sebut apa? Setan. Mana datang setan tu? Tu orang Melayu lah, kita lah. Seropel lah tu saya, tuan-tuan, seropel tu. Dia yang suka nukar. Ini tadi ridha. Mahabbah. Yang ke-9 ridha. Yang ke-10 zikrul maut. Ingatkan mati. Ini semua akan kita bicara satu-satu insyaAllah. Intaha katanya. Apa kata intaha? Udahlah tu, had itu aja lah yang dia nak ngabur kata. Yang lain tu bab baru lah tu. Bab cerita ini dah. Sifat mazmumah dengan sifat mahmudah. Dia disenaraikannya. 10 perkara yang dibenci, yang dikutuk, yang dicela, dan 10 perkara yang dipuji. Baik, kita ambil yang pertama dulu. Al-faslul awwalu fit taubah. Al-faslul awwal fit taubah. Artinya fasal yang pertama, perkara yang pertama pada menyatakan taubat. Kita sebut taubat, sebenarnya taubah tapi tak sedap benar bunyi. Kita sebut taubat ya. Kita ambil yang selalu lah. Bab taubat ni kita mesti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang tak berdosa tu pun dia taubat berapa kali sehari? Ada hadis mengatakan 70 kali sehari. Ada juga hadis yang lain mengatakan 100 kali sehari. Kalau dah Nabi Muhammad pun taubat 100 kali, kita patutnya berapa kali? Tuan-tuan, sekali je. 3 kali je lepas mayat tu. Astaghfirullahalazim. Itu pun bukan taubat pun. Melafazkan kalimah taubat. Itu aja. Astaghfirullahalazim. Mati tengok. Astaghfirullah. Habis bersuara cicak. Astaghfirullahalazim. Itu bukan taubat. Itu hanya melafazkan kalimah taubat. Dapat pahala juga. Jangan risau pula ngaji tasawuf ni kadang-kadang dia merisau kita juga. Dapat pahala tapi tak ada banyak lah. Bukan taubat yang sebenarnya. Taubat tu dalam hati. Itu yang sebenarnya taubat. Okey. Pada menyatakan taubat. Adapun taubat itu maka iaitu permulaan jalan bagi salikin. Salikin tu artinya orang-orang yang berjalan menuju keredaan Allah. Itu salikin. Kalau seorang salik namanya, kalau ramai salikin. Kita ni salikin lah belakang ni masing-masing nak menuju keredaan Allah. Ini salah satu jalannya kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan itu Allah redhakan kita dan Allah bagi pahala. Itu namanya salikin. Jadi langkah pertama, kalau kita pergi mana-mana tok guru pun, pergilah mana guru-guru tarekat yang mana-mana, tarekat yang sah lah Soal pertama yang dia suruh kita mesti taubat. Itu yang pertama dia suruhnya kita taubat dari segala dosa-dosa kita. Yang ni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala. Nak berjalan menuju Allah Ta'ala. Kita ni semua berjalan menuju ke Allah Ta'ala. Siapa tak hendak jumpa dengan Allah, angkat tangan. Kita ni semua hendak berjumpa dengan Allah. Cuma berjumpa dengan Allah tu kita nak cari Allah tak jumpa di Terolak Utara ni. Cari lah mana-mana. Terolak Selatan pun tak jumpa. Kampung ada. Boleh jumpa Allah di kampung. Boleh jumpa Allah di Kampung Gajah. Di mana nak jumpa Allah? Di mana nak jumpa Allah? Di dalam
syurga, baru nampak Allah Ta'ala. Di akhirat pun ya juga, tapi kadang-kadang tak dapat juga. Kalau masuk neraka dapat. Di syurga aja tempat nak jumpa dengan Allah. Bermakna tuan-tuan, kalau ndak tengok Allah, kalau ndak lihat Allah, kena masuk syurga dulu. Nak masuk syurga dua aja syaratnya. Apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh. Dua aja caranya. Bukan banyak benar, bukan susah benar, ya. Senang ke susah nak masuk syurga? Senang. Beriman dan beramal soleh. Ini janji Allah ni. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah, ya. Berilah berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu Allah sediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi susah ke senang nak masuk syurga? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu, ya. Nyebutnya yang amatlah senang, beriman dan beramal soleh. Beriman aja tu bukan senang tu, tuan-tuan. Bukan setakat percaya Allah tu Tuhan tak cukup. Kalau setakat percaya Allah tu Tuhan, Ramasami pun percaya, Acong pun percaya, Barack Obama pun percaya, Netanyahu pun percaya. Tak percaya pergi ke Israel, tanya Netanyahu, itu langit siapa bikin? Ini bumi siapa bikin? Itu matahari siapa bikin? Apa jawabnya? Agak-agak apa jawab dia? Tuhan Allah bikinlah. Lu bingung katanya. Bingung orang tanya tu. Tak percaya lah apa yang dia akan tanya. Ada tak? Ramasami dekat-dekat pekan ada tak? Tanyalah dia. Tanya Acong. Kalau tak ada sini pergi ke Selim Riba. Ada tak? Acong tak? Ini langit siapa bikin? Ini bumi siapa bikin? Ini hujan siapa kasih turun? Apa saja sekarang ini panas saja siapa kasih matahari banyak kuat? Apa jawab dia? Tuhan Allah bikinlah. Lu mengong katanya. Bengong jadinya. Kalau setakat itu je tak cukup. Kena yakin tentang tauhid uluhiyah, kena faham dan yakin tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma, tauhid as-sifat. Baru sah imannya. Setakat percaya dengan Allah aja. Iman tu ada 6, itu baru 1/6, ya. Baru beres 1/6. Ada lagi percayakan Rasul pula. Macam mana percayakan Rasul? Percayakan malaikat, macam mana pula percayakan malaikat? Percayakan kitab, macam mana pula percayakan kitab, dan seterusnya sampai rukun iman yang 6. Baru sah imannya. Amal soleh senang ke? Tadi beriman, amal soleh senang ke? Apa saja kita buat mesti mengikut syariat yang dikehendaki oleh Allah. Mesti ikut cara Islam. Apa saja daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara mesti ikut cara Islam. Sebab itu Allah dah lengkapkan Islam. Allah dah sempurnakan Islam. Apa aja yang tak ada dalam ajaran Islam, saya kabarkan. Apa benda yang tak ada diajar dalam Islam? Semua ada. Muang kuku ada tak cara Islam? Tak ada. Ada tak cara Islam? Tahu ke Berosin ada tak cara Islam? Menguap ada tak cara Islam? Mamam ada tak cara Islam? Hiburan ada tak dalam Islam? Ada. Everything is there in Islam. Minta maaf lah cakap orang putih pula. Mana banyak, ya? Semua ada dalam Islam. Ini amal soleh namanya. Kalau ada dua-dua tu, baru layak masuk syurga. Bila masuk syurga, baru dapat melihat wajah Allah. Ini Allah jamin ni. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah, kata Allah dalam surah Al-Qiyamah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan tengok aja, menelik. Nelik tu apa? Tengok betul-betul. Baik. Itu sebab kita kena tahu ni. Dan muftahul sa'adatul muridin. Apa? Miftah tu apa? Anak kunci. Miftahun sa'adatun, anak kunci kebahagiaan bagi muridin, bagi orang-orang yang menuntut kebahagiaan. Murid-murid kita ni semua murid belaka. Siapa tak nak kebahagiaan di dunia dan akhirat? Angkat tangan.
Kalau tidak, kita ni menuntut lah belakang ni. Muridin, bagi menuntut kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nak menuntut saadah, kebahagiaan. Miftah tu anak kunci. Jadi anak kunci yang pertama, taubatlah. Nak buka pintu kebahagiaan tu nombor 1, taubat. Itu anak kunci dia. Kalau tak ada anak kunci, apa nak buka kan? Kalau masjid ni berkunci lah, macam mana nak buka dia? Kena ada anak kunci lah baru terbuka masjid ni. Begitulah taubat. Dia menjadi anak kunci kebahagiaan seseorang di akhirat nanti. Yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin. Muridin tu arti orang-orang yang menuntut. Murid-murid. Cakap Melayu tambah aja murid-murid. Tapi cakap Arab dia muridin. Kalau seorang tu murid, kalau ramai muridin. Kalau seorang arif, kalau ramai arifin. Tapi orang Melayu seorang pula nama arifin. Patutnya arif aja, tak ada arifin ya. Tapi udah bubuh ayahnya ke itu namanya, udahlah mana buatnya. Dan membawa itu, dan tu bukan zat tu ya. Tulis itu zal alif ta, zat. Bukan zat tu, dan. Ini kitab yang inilah, kitab yang baru tu, kitab yang lama tu betul kan dan membawa ia kepada dikasih oleh Allah Ta'ala. Orang yang taubat tu Allah kasihkan dia. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat kasih kepada orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang mensucikan dirinya daripada maksiat zahir dan batin. Jadi disuruh kita taubat. Bila taubat barulah suci zahir dan batin, dan Allah kasih kepada orang-orang yang mensucikan dirinya zahir dan batin. Bila Allah kasihkan kita, jadilah Allah tu kekasih kita. Bila Allah kasihkan kita, Allah redha kita itu kita hendak kasih sayang dari Allah Ta'ala. Dan salah satu cara Allah tunjukkan kasih sayang dia kepada kita ialah didatangkannya bulan Ramadan kepada kita. Kerana di bulan Ramadan ni disuruh kita melakukan berbagai-bagai kebaikan. Disuruhnya semayang banyak-banyak, disuruhnya baca Quran, disuruhnya berlapar, disuruhnya melawan hawa nafsu. Jihad tu berjuang tu, suruh melawan hawa nafsu. Disuruhnya berjaga malam, disuruhnya banyak sedekah, disuruhnya apa lagi? Apa lagi suruhnya bulan puasa ni? Buat jadual waktu yang teratur di bulan Ramadan tu, kendalikan masa dengan baik. Akhirnya kita semua kehidupan kita ni teratur aja. Ini masa makan, ini masa tak makan, ini masa semayang, ini masa tak semayang, ini masa tidur, ini masa jaga dan sebagainya. Dan semuanya apa yang kita buat tu merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan ni tuan-tuan, buat apa ya, janji jangan buat dosa. Buatlah apa-apa pun, semua boleh mendatangkan pahala. Janji tak berdosa je. Tidur dapat pahala tak? Bulan Ramadan ni tidur dapat pahala tak? Dapat. Naumus shaimi ibadatun. Tidur orang puasa tu adalah ibadat. Wasamtuhu tasbihun, kata Nabi. Diamnya adalah tasbih. Dia diam macam tak ada buat apa-apa. Cakap tidak apa tidak, diam pejam macam mata. Tak ada tidur, diam je. Macam orang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi diam je lah. Jangan diam menghadap dinding, ada gambar perempuan dekat dinding itu dapat dosa. Ini dah diam aja. Tengok aja dinding kosong lah ya. Lebih-lebih lagi kalau tengok ayat Al-Quran dengan depan dinding tu, itu lagi dapat pahala. Lagi apa? Wa amaluhu mudha'afun. Ibadahnya diganda-gandakan lagi pahalanya. Wa du'a'uhu mustajabun. Yang ni takkan tak tahu artinya. Apa artinya? Doanya dimustajabkan. Sebab itu banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Dan Rasul pun ajar kita macam mana, apa doa yang disuruh, yang digalakkan kita baca di bulan Ramadan ni. Di antaranya apa?
Allahumma innaka afuwun karim. Tadi yang baca tu imam tadi ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah pengampun yang amat mulia. Tuhibbul afwa, kamu seronok benar mengampunkan dosa orang. Kalau dah kamu seronok benar mengampunkan dosa orang, apa? Fa'fu anna, maka ampunkanlah dosa kami. Kalau kamu seronok benar, buatlah, ampunlah, kami mintalah keampunan dari kamu. Tengok. Rasulullah hajar doa tu. Lepas Ramadan boleh tak baca doa tu? Boleh, tapi di bulan Ramadan lah khususnya dia ajar oleh Rasulullah doa seperti itu. Lepas tarawih ada baca tak? Kan itu lu baca lepas 4 rakaat baca, lepas 8 rakaat baca, lepas 12 rakaat dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang diajar Rasulullah. Yang lain tu kita sebut sendirilah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita apa sendirilah. Itu pun kita ambil jugalah daripada doa-doa daripada ulama-ulama yang dulu. Tapi dihajar Rasulullah ini dia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doanya dimustajabkan. Lagi bagus lagi apa janji nak Nabi? Wa zambuhu maghfirun. Apa katanya? Dosanya diampunkan. Siapa tanda dosa diampunkan kat tangan? Ada orang tanda? Atau ada orang tak berdosa angkat tangan. Ini nak angkat gambar ni, mana kopi orang tak berdosa tu. Dia tengok benar ni kopi ni. Ya. Itu dia fadilat bulan Ramadan ni. Ya, sebab itu kita patut seronok ceria dengan kedatangan Ramadan. Ya, sebelum dia datang pula kita menunggu-nunggu kedatangannya. Menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Tak sabar-sabar nak menunggu kedatangan Ramadan. Macam orang menunggu tunang. Dia mereka tu tak pernah bertunang ke? Macam mana menunggu tunang? Kalau janji pukul 12, pukul berapa nunggu? Pukul berapa? 11. Itu lambat dah tu. Kalau saya pukul 8 dah nunggunya. Janji pukul 12, pukul 8 dah nunggunya. Terjenguk. Itu dia yang baru datang katanya. Ya, baju merah. Pasal janji dia pakai baju merah. Dia kata, bukannya rupanya kelin. Macam itulah orang nunggu tunang. Tapi bila dah kahwin jadi isteri, janji pukul 12, pukul apa nunggunya? Pukul apa nunggunya? Pukul 2 baru pergi nunggunya. Begitulah ibaratnya tu. Seronoknya kita dengan kedatangan Ramadan. Baik. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang banyak taubatnya. Sebab itu disuruh kita banyak-banyak taubat. Dan kasih ia akan orang yang suci daripada dosa. Bersuci ni separuh iman tau. At-tuhuru syatrul iman, kata Nabi ya. Bersuci itu separuh daripada iman. Jadi maknanya orang yang bersuci tu sudah dapat separuh iman. Baru lagi tu buat ajalah ibadah-ibadah yang lain. Tapi bersuci yang dikehendaki macam mana tuan-tuan? Pertama, suci akidahnya. Itu nombor 1. Akidah biar suci betul-betul. Yang kedua, suci anggota dia yang zahir. Kan kita dah baca anggota yang zahir tu apa? Suci daripada dosa-dosa yang zahir. 7 anggota tu ingat kan? Mata, telinga lagi. Dah lupa ya? Lidah lagi. Tangan, kaki, perut dan kemaluan. Jangan dia dosa itu. Dosa yang apa namanya? Anggota yang 7 tu suci daripada sebarang dosa. Yang ketiga, suci hati itu daripada sifat-sifat mazmumah. Yang keempat, suci anggota daripada najis dan juga hadas. Baru dapat separuh iman. Itu dia kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman, ataupun at-tuhuru nisful iman. Dua-dua sepuluh tu ya. Bersuci itu separuh daripada iman. Bila kita bersuci macam ni, barulah dapat kasih sayang Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? At-taibu habibullah, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah.
At-taibu habibullah. Orang yang taubat itu adalah kekasih Allah. Allah kasih benar dengan orang yang bertaubat itu. At-taibu, orang yang bertaubat, minaz zambi, daripada dosanya, kamal la zambalah, seperti orang tak berdosa. Macam tak ada dosa lah. Macam orang baru lahir, macam kanak-kanak baru lahir. Ada ke dosa? Kanak-kanak baru lahir ada? Mak buat mana daun teruk tu, saya nak main pakar, ada? Dia baru lahir, baru jadi, ada? Mana ada dosa, ya? Ya, arti bermula orang yang taubat itu kekasih Allah Ta'ala. Bermula orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada dosa. Sebab itu Nabi 70 kali sehari taubat. Inni la astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati 70 marrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan setiap malam 70 kali. Itu hadis yang paling masyhur. Ada hadis lain kata 100 kali. Ya. Baik, syahadat. Syahadat tu bermula, ya, syahadat. Bahasa apa syahadat saya sudah tahu. Cakap Melayu dia, ya. Menjaga Melayu. Syahadat cakap Melayu. Kita tak ada biasa sebut itu aja. Syahadat. Ya. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat. Siapa pernah buat maksiat, wajib dia taubat. Siapa tak pernah buat maksiat, angkat tangan, saya nak tengok benar mana kopinya. Kalau tak pernah buat maksiat, maka tak adalah wajib dia taubat. Tapi rasanya entahlah. Kerana maksiat yang 10 tadi, paling komannya kadang-kadang tak sedar, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang tak sengaja, tapi dosa juga, ya. Jadi bila melakukan dosa tu wajib dah dia taubat. Wajib setiap orang yang mengerjakan maksiat dengan dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' segala ulama. Nampak tu? Semua mengatakan wajib tu. Quran kata wajib, Nabi pun kata wajib, ulama-ulama pun kata wajib. Sudah 3 sumber hukum ni, ketiga-tiga mengatakan wajib. Jadi tak dapat disangkal lagi, ya. Seperti apa? Firman Allah Ta'ala, ada ayatnya, ya. Apa ni? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah, siapa tahu? Surah apa ni? Surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya apa? Taubat olehmu, taubat oleh kamu sekalian kepada Allah, hai segala orang-orang mukmin. Mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Mudah-mudahan dapat kemenangan. Orang yang taubat tu dijanjikan syurga, tahu? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Sebenar-benar taubat itu dipanggil taubat apa? Taubat nasuha, ya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah akan maafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Habis Tuhan maafkan, tak ada salah lagi dah. Bila dihapuskan segala kesalahan, apa dapat? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nescaya akan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sungainya itu bukan kopi sungai Kelah tu, bukan kopi sungai Trolak ni, bukan kopi sungai Kinta tetapi siu minum airnya keruh je. Sungainya apa? Sungai apa? Sungai Kafuro, Zanjabila nama sungai, Tasnim nama sungai-sungainya, Rahiqum Mahtum nama sungainya. Hebat-hebat, ada 4 jenis airnya.
Pertama, air macam ni macam air mineral lah, air biasa yang rasanya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Sungai air biasa tu. Yang kedua, susu, sungai susu, sungainya susu tu mengalir tu. Pada sungai tu susu mengalir. Nak susu apa? Ada. Ya. Nak susu Cak Junjung, sungai Cak Junjung, cebok aja. Itu dalam syurga lah. Nak susu apa? Susu FN, sungai. Cebok aja. Nak susu apa? Everready, sungai Everready. Ya. Nak susu apa? Everyday, sungai Everyday. Everyday bukan susu pun, apa? Bateri. Ya. Itu sungai susu. Tak ada pula masam-masam. Kalau kita nyimpan susu malam, esok pagi je apa rasanya? Masam. Ini tak ada masam-masam. Sungainya fresh all the time. Ya, kau putih sikit. Segar setiap masa. Itu susunya. Yang ketiga, sungai madu. Madu sikit kemahannya. Kalau besar inilah madu tu, kalau asli betul, berapa duit harganya kena? Siapa ada pernah beli? Kalau besar ini RM40 tahu besar ni. Bukan RM10, yang RM10 tu saya pada jual. Itu campur dengan gula. Kalau rasa manis benar tu, itu bukan madu lah tu, itu campuran namanya. Kalau madu betul-betul tu semut pun tak ada hinggap dia. Tak ada semut dalam anu dia. Itu madu betul-betul. Esok sungainya. Ya. Hebat ke rasanya. Lebih hebat daripada pamoga lagi rasanya, tahu. Yang keempat, madu apa? Madu pula. Sungai arak. Nak apa semua ada. Nak whisky, sungai whisky. Nak brandy, sungai brandy. Lagi? Nak Guinness Stout, sungai Guinness Stout. Lagi nak apa? Nak sungai champagne, sungai champagne. Nak arak champagne, sungai champagne namanya. Tengok, ustaz ni handai dah. Nama arak pun hafal. Ya, itu sungainya. Tak ada pula mabuk-mabuk. Minum le banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Bertambah sihat, lagi minum lagi sihat, lagi minum lagi sihat. Bukan macam arak dunia ni. Minum segelas, mabuknya setangki. Ya. Tapi di syurga besok, arak tu minum le banyak mana pun tak ada mabuk. Ndak ke tak ndak ni. Atas? Nak dapat macam mana? Taubatlah. Ini kunci kita belajar taubat ni. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dapat tu. Kita kena sangka baik dengan Allah Taala. Bila taubat, Allah ampunkan dosa kita, layaklah masuk syurga. Allah janji apa itu kan? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nescaya dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu dia. Balik kitab, kita baca balik kitab ni. Taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, hai segala orang yang mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Ini kalau nak taubat saja, tak ada sangkut paut dengan hutang. Taubat semata-mata. Ya, ada 3 syarat dia. Ya, kalau tak ada sangkut dengan hutang, kalau ada hutang kena selesaikan hutang tu. Hutang tu ada 2, satu hutang dengan Allah, lagi satu hutang sesama manusia. Hutang dengan Allah seperti apa? Seperti semayang dan puasa. Itu hutang dengan Allah, kena bayar balik. Sesama manusia ada 4 jenis. Hak manusia terhadap manusia ada 4. Yang pertama, maruahnya, maruah dia. Kita jatuhkan maruah dia. Jadi kena minta maaf dengan dia. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, agamanya. Yang keempat, keluarganya. Itu 4. Hak manusia terhadap manusia yang lain kena selesaikan. Yang 4 perkara tu baru diterima taubatnya. Kalau tak terima. Selagi tersangkut tak terima taubatnya. Yang ini 3 perkara je. Bermula syarat taubat itu 3 perkara. Pertama, bahawa meninggalkan daripada maksiat. Itu nombor 1. Jangan buat lagi. Kalau dulu-dulu ada ngambil nombor ekor, lepas ni jangan buat lagi. Walaupun mimpi.
Malam tu dia mimpi Ustaz Ibrahim datang tengah mimpi tu. Wahai saudara, ini Ustaz Ibrahim datang tiap bulan ngambil tiap bulan ngajar kamu. Esok kamu jangan lupa hari Ahad ambil nombor ekor esok. Ini nombornya 2558. Bukan sekali tu. Betul buka 3 datang balik Ustaz Ibrahim pakai putih cobanya. Jorin aja kepiahnya. Ada betul tak? Jorin aja kepiahnya. Esok jangan lupa ya ambil 2558. Dia pun catat 2558. Pukul 4 dah datang lagi Ustaz Ibrahim tu. Jangan lupa ya. Esok ambil nombor 2558. Dia mesti jangan ngambil. Baru terima taubatnya. Baik kau ambil sekali try katanya. Betul? Tak terima dah tu. Jangan pula tuan-tuan ambil lepas ni ya. Try masin mulut ustaz ni aku try kali dah jangan roi. Ini contoh aja ni Tahu ke 2558? Ada luar tu. Itu dia. Jangan dilakukan maksiat itu lagi. Yang kedua, bahawa menyesal atas perbuatannya itu. Nombor 2, menyesal. Tanda orang menyesal tu menangis. Itu tanda orang menyesal. Dia menangis kerana melakukan dosa-dosa yang dulu. Kalau ketawa senyum macam seorang itu tak adalah nyesal namanya. Teringat dulu aku tengah buat ini teringat. Tak ada nyesal namanya. Macam orang suka ngambil nombor ekor lah, ngambil dah hidak dah. Tapi bila baca surat khabar, tengok juga muka surat belakang kali. Ngapa tak muka surat belakang kali? Ngapa? Di situ ada keputusan nombor ekor. Dia tengok dia berapa naik hari ni katanya. Tengok-tengok 2558. Orang aku kepala nyesal, aku biar aku ambil tu ni. Tak boleh ya. Dia menyesal sungguh-sungguh. Macam Sayyidina Umar. Ada kalanya dia ketawa, ada kalanya dia menangis. Bila dia ketawa, dia mengenangkan kebodohan dia semasa kafir tu. Semasa dia kafir tu, dia buat patung penyembahan tu daripada tepung. Tepung tu diuli-uli-ulinya, dia buat bentuk patung. Lepas tu dia jemur je lah. Lepas tu bila dia nak semayang, dia sembah patung tu. Bila dia lapor, dia kepaknya kepala patung tu, dia makannya. Tuhan pun dia makannya. Itu Sayyidina Umar tengah kafir orang lah. Bila dia teringat, bodoh betul aku ni katanya. Itu yang digelak tu. Ketahui apa ni, senyum seorang. Mengapa dia menangis? Dia terkenang semasa muda dulu, pernah dia menanam anaknya, anak perempuannya hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Masa ketika itu, orang kafir jahiliah masa itu, orang-orang Quraisy jahiliah tu, memang bila dikabarkan mereka dapat anak perempuan, merah padam muka mereka, hitam jadi muka mereka. Kerana apa? Jatuh standard. Siapa ada anak perempuan ketika itu jatuh standard. Termasuklah Umar ni. Dia rasa jatuh standard, lalu ditanamnya anaknya hidup-hidup. Itu dia menangis seorang diri. Itu tanda menyesal tu ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahawa mencita ia atas bahawa tiada kembali kepada maksiat. Dia bercita-cita takkan balik kepada maksiat, takkan melakukan maksiat itu lagi. Itu bercita-cita kepada maksiat itu selama-lamanya. Bukan nantilah kata sikit lagi 3 tahun. Tak ada 3 tahun. Sampai bila? Sampai mati. Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever. Tak ada melakukan maksiat itu lagi ya. Selama-lamanya. Ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala. Maka jika ada dosanya itu antaranya dan antara manusia, seperti ada yang dizalimnya itu, tak kira lah dizalimnya itu, harta orang, hutang tak bayar, tuang aja dia ngambil kedai runcit, tuang tak bayar, ketika itu kena bayar balik, atau minta halal dari orang yang dia berhutang tu maka tambah, itu bukan tambah tu ya, tamim ba'alih, tak betul tu, ba tu, ha tu, alif tu jadi ha, maka tambah olehmu syarat yang keempat, iaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizalimnya itu, atau meminta halal akan dia.
Maka jika tiada ada yang mempunyai harta itu, seperti ia ghaib, bukan ghalib ya, ia ghaib itu dah hilang. Tiada diketahui akan tempatnya atau mati ia, maka hendaklah engkau kembalikan kepada warisnya. Maka jika tiada warisnya, maka jika tiada warisnya, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara. Fuqara artinya fakir-fakir. Kalau seorang fakir, kalau kami fuqara, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, seperti ketiadaan bagimu harta kerana engkau miskin atau fakir, maka hendaklah engkau membanyakkan berbuat ibadat, dan berbuat kebajikan dan taubat kepada Allah Ta'ala, serta engkau pohonkan kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian.